الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka makna perkataan musannif itu, perkataan musannif pada kata wayajibu ala kulli mukallafin syar'an tu. Tu perkataan musannif. Makna perkataan musannif itu, makna dia nya mana ni? Wajib tiap-tiap kepala, tiap-tiap orang lah. Wajib tiap-tiap kepala daripada segala mukallaf, daripada segala orang yang adakah ditekankan hukum atas dia. Tu tak kira dah laki-laki ko perempuan ko, wajib. Apabila dia tu mukallaf, wajib. Nak jadi mukallaf ni berakal, ada akal, sempurna akal, kemudian balik cukup umur, sama ada dengan bermimpi keluar mani ataupun dengan siapa ada keluar darah haid selepas daripada dianya sudah sampai umur 9 tahun. Puan tu balik dah tu. Ataupun dengan cukup sempurna dah ke 15 tahun. Tu salah satu. Dan dah sampai seruan dakwah. Siapa seruan dakwah iman Islam kepada dia, tu dia panggil mukallaf dah tu. Jadi wajib tiap-tiap kepala daripada segala mukallaf wajib mengetahui akan Allah Ta'ala, yakni akan hukum bagi sifat Allah. Mengetahui dengan makna mengenal akan hukum sifat Allah. Tu umpama kita kata wujud tu wajib bagi Allah. Tu wajib kena-kena dah. Apabila dia tu mukallaf wajib kena-kena. Maknanya sebelum daripada dia tu jadi mukallaf, dia kena belajar dah. Adakah koh-koh untuk dia bersedia apabila siapa mukallaf tu reti dah. Kena makrifat. Itulah hak Nabi kata talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bermula menuntut ilmu tu,
yakni menuntut ilmu kita yang membawa kepada kita ni jadi takwa. Tu tuntut ilmu yang membawa kita tu kepada makrifat, yang membawa kita tu kepada takwa tu fariidatun, itu wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin, atas laki-laki dan perempuan itu wajib. Belajar ilmu untuk nak kita ni jadi takwa wajib. Tu wajib. Tu. Dalam hadis yang lain pula Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Walam takunir rabi'a fatahlika. Kun aliman, jadi olehmu orang yang alim. Au muta'alliman, ataupun mujadi juga penuntut ilmu. Tu orang ngaji, orang nadah kitab, orang yang menuntut belajar ilmu keagamaan secara berkitab, secara bertulis, itu dia panggil muta'alliman. Jadi orang alim, jadi orang yang muta'allim, atau mustami'an, ataupun jadi orang yang mendengar agama, belajar agama, dengar agama, beramal dengan agama, dengar agama. Walam takunir rabi'a, maka jangan adalah kamu itu yang keempat. Jangan jadi kumpulan yang keempat. Fatahlika, maka binasa engkau. 3 tu. Maka kita ni duk hak bahagian mana daripada 3 tu? Biar ada lah. Jadi adakah wajib tiap-tiap kepala daripada segala mukallaf mengenal, mengetahui, maknanya makrifat, mengenal akan mengenal, mengetahui, makna mengenal akan Allah Ta'ala. Tu maknanya akan segala hukum-hukum bagi sifat Allah. Contoh, kudrat. Allah Ta'ala wajib bersifat dengan kudrat. Wajib tu dia panggil hukum. Maka wajiblah kita kena mengiktikadkan, meyakini bahawa Allah Ta'ala tu wajib kuasa, wajib kudrat. Tu. Wajib tu dia panggil hukum. Macam mana, bagaimanakah kudrat Allah, kuasa Allah, maka hak tu tak wajib kita mengetahui. Jangan dikorek pergi mari, begini kau kudrat Tuhan, tak wajib dah. Mengetahui akan Allah, yakni mengetahui dan makrifat akan segala hukum-hukum bagi sifat Allah. Mengetahui itu dengan syarak, dengan sebab syarak. Wa yajibu ala kulli mukallafin syara'an. Maknanya mengenal Allah, mengenal Allah, wajib kita kena kenal. Apa ni? Wajib itu wajib ke apa mengenal Allah? Wajib syarak. Wajib syarak. Maknanya Allah dan Rasul adalah yang memperwajibkan kita mengenalkan dia, makrifat kepada dia. Itu dengan syarak. Tu. Tetapi syaratnya mengetahui itu ada akal. Syarat mengetahui, mengenal Allah tu syaratnya mukallaf tu berakal. Tu syarat. Jadi syarat memperwajib. Kalau akal tidak ada, tak jadi wajib. Tu umpama kita kata gila jok kecil, siapa kemati, tak ada wajib dia. Tu syarat memperwajibkan mengenal Allah, tetapi syaratnya ada akal. Syaratnya kena ada akal. Tu. Jadi dia kata begini ni,
kerana diperbuatkan kitabnya musannif ni. Kerana diperbuatkan, dibinalah, dilakukan kitabnya musannif ni. Kitab musannif tu iaitu ada ke matan bagi Ummul Barahin tu. Matan Ummul Barahin. Itulah hak dia kata wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Jadi dalam kata yajibu tu wa'ari, mendatangkan kalimah syar'an tu kerana diperbuatkan kitabnya yang musannif tu atas qaul Asy'ari. Atas mazhab Asy'ari, mazhab Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Tu atas mazhab Asy'ariyah. Tu maknanya mazhab Asy'ari, mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari, wajib atas tiap-tiap mukallaf tu mengenal Allah tu syarat memperwajib, tetapi syaratnya ada akal. Syaratnya ada akal. Tu. Maknanya kita faham. Kita mengetahui, kita memahami bahawasanya mengenal Allah tu dengan syarat. Artinya syaratlah yang memperwajibkan mukallaf tu mengenal Allah. Syaratnya mukallaf tu berakal. Ini berlaku atas qaul bagi Imam Abul Hasan Asy'ari. Nak wayak sini. Bersalahan bagi Maturidiyah. Abu Mansur Maturidi. Kerana kita dalam membicarakan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah ni, ya dua ni je. Ya dua ni je. Tu sebab itulah kata ulama, idza utliqa ahlus sunnati fal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dua ni je. Tu kerana ditilik, dikirakan mereka ini dua ni. Mereka ini dua orang ni dialah yang membukukan, yang mentadwinkan akan akidah ahli sunnah. Permulaan awal-awal orang yang mentadwinkan akidah ahli sunnah. Dia ada kemahiran, kemampuan, kelayakan dalam menghimpunkan akidah-akidah ahli sunnah yang berada di dalam Quran dengan secara rata-rata dalam Quran tu. Maka marilah demo dua ni, Asy'ariyah, Maturidiyah, Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, adakah membukukan membukukan akidah ahli sunnah. Ambil waktu bik, ambil waktu bik. Pas demo dua ni ia tidak pakak pun. Tapi nak royak kata kebenaran ahli sunnah wal jamaah ni, dah dia ambil waktu bik. Imam Abul Hasan Asy'ari ambil waktu bik. Waktu bik. Tu bik dah 13. Aqidah tu tafsir hak wajib atas dah tiap-tiap mukallaf belajar mengaji yang tidak ada khilafnya, tu bik 13. Kemudian Imam Abu Mansur Maturidi pun waktu bik. Tu bik 20. Dan 13 tu sama sebagaimana hak Imam Abul Hasan Asy'ari. Cuma menambahkan pula 7 sifat maknawiyah kaunuhu tu, adakah jadi 20. Tu bukan demo dua orang ni ulama yang besar dua orang ni, bukan mereka itu tu pakak. Pas masa tu tak ada WhatsApp lagi. Tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada apa lagi masa tu. Imam Abu Hasan Asy'ari duduk negeri dia, Imam Abu Mansur Maturidi duduk negeri dia. Diriwayatkan kata setengah ulamanya, mereka dua ini tidak pernah berjumpa pun. Tu tiba-tiba mengeluarkan adakah akidah, membukukan akidah. Tu hak dikatakan ahli sunnah dalam Quran tu, tu bik sama. Ini menunjuk kata atas kebenarannya. Kalau zaman tu supaya zaman kita ada WhatsApp, ada Facebook, ada
IG ke gapo, mungkin kita kata, oh, ya pakak muka. Walaupun duduk jauh-jauh, boleh jumpa pergi mari, boleh kecek pergi mari. Masa dulu tak. Tu. Cuma dia adalah berselisih beberapa masalah akidah. Adakah? Tetapi adakah khilaf dia tu bukan khilaf pada masalah asal akidah. Kalau kita jumpa dalam kitab, maknanya tempat-tempat yang tidak sama antara Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Maturidi tak sama, khilaf dua ni. Hak ni kata begini, hak ni kata begini, maka kemah dan kejaklah kita. Khilaf itu ialah khilaf, bukan khilaf tapak akidah. Itu khilaf bukan asal dak. Khilaf pada iktibar gitu, iktibar begini saja. Jadi kata Asy'ari, kata Asy'ariyah, wajib mengenal Allah ni dengan syarat. Tetapi syaratnya mukallaf tu ada akal. Tu syarat. So, bersalahan bagi Maturidiyah. Khilaf lah. Bersalahan tu maknanya khilaf bagi Maturidiyah yang berkata bahawasanya mengetahui akan Allah itu, yakni mengenal lah, mengetahui makrifat, mengetahui mengenal akan Allah itu sabit dengan akal. Tu bukan syarak dak. Tu bukan syarak, bukan syarak dak. Sabit dengan akal. Maknanya mengenal Allah tu dengan akal. Bukan dengan adakah syarak. Maknanya apabila kita ni ada akal. Apabila kita ni ada akal, maka nisbahnya wajib kena kenal Allah. Apa tu? Mengenal Allah tu dengan akal. Kerana nyatanya nya akal. Kerana akal tu nyata. Maknanya wadih. Tu. Kerana nyatanya nya akal. Bersalahan atas kata Maturidi, bersalahan segala yang lain. Bersalahan segala yang lain. Gapo yang lain tu bayan. Daripada segala hukum wajib dengan syarak, hukum fiqh ke berapa tu, adakah hukum kena semaya, tahu puasa, tahu bab syariat gitu gini, hak tu sabit dengan syarak. Kata Maturidi, hanya mengenal Allah saja. Mengenal Allah saja ni kata Maturidi sabit dengan akal, bukan dengan syarak. Apa tu? Sabit dengan akal. Kerana kerana nyata akal tu. Sahih akal tu. Wadih akal tu. Adapun hukum semaya puasa, tu sabit dengan syarak. Tu Maturidi. Asy'ariyah, Asy'ariyah mengenal Allah tu dengan syarak. Sebagaimana hukum wajib semaya, wajib puasa Ramadan, hukum-hukum bab syariat pun, tu wajib dia tu dengan syarak. Tu. Sebagaimana mengenal Allah, wajib dengan syarak. Tetapi syarat wajib tu, kena ada akal. Kalau gila, kalau tidak ada akal, tidak wajib. Tu beza. Jadi, apa ni, hak Asy'ariyah ni, dia jadi lah. Jadi wajib dengan syarak. Berlaku hukum ke tu, hukum ke ni, hukum tauhid, hukum fiqh tu wajib dengan syarak. Maturidi ni tidak jawab pecah. Maknanya mengenal Allah tu wajib dengan akal. Tidak dengan syarak. Kerana tepat tiliknya wadih akal tu. Nyata akal tu. Kerana akal orang yang sejahtera, dia boleh fikir nak kenal Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam ayat Quran, "Qul inzuru madza fis sama." Tilik olehmu, kata olehmu ya Muhammad, tilik olehmu madza fis sama. Apa suatu yang ada di langit. Sebagai kamu lihat bagai-bagai sesuatu yang ada di langit tu menjadi bukti bahawasanya sekalian itu
daripada ciptaan. Bukan jadi sendiri dak. Kerana akal yang wadih, akal yang nyata ni dia boleh fikir, dia boleh cari untuk nak mengenal Allah. Tu kata daga apa ni? Maturidi. Maturidi. Asy'ariyah dak dengan syarak, tapi syarak ada akal. Kira mari ni dia khilaf lafzi ni. Tu. Dan kata Mu'tazilah, dia Mu'tazilah ni dia timbul pada zaman Hasan Basri. Hasan Basri ni dia tabi'in. Hasan Basri ni dia timbul, dia zahir pada masa Hasan Basri. Tu. Jadi letak Mu'tazilah tu kerana mengambil daripada lafaz i'tazala lah. I'tazala telah gelecah ia. Tu telah gelincir ia, telah gelecah ia. Jadi diambil daripada lafaz i'tazala tu maknanya orang-orang yang gelecah daripada akidah yang benar, akidah yang sebenar. Digelarkan dia, dinamakan dia Mu'tazilah. Jadi pengasas dianya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Tu yang ngaji, belajar menuntut ilmu dengan dengan Hasan Basri, Wasil bin Atha ni. Tu. Jadi tak pelik. Ngaji kita dengan ulama ahli sunnah. Tetapi jadi Mu'tazilah. Tak pelik. Tu. Inilah orang panggil soal-soal ilmu keagamaan ini. Banyak mana kita kena tanam sifat suci dalam hati nak menuntut ilmu agama ni, barulah Tuhan beri cahaya kebenaran. Ni yang ngaji dengan Hasan Basri, Wasil bin Atha ni. Tetapi segala fikrah-fikrah ataupun syarah-syarah Hasan Basri ni, tok guru dia ni, dia tak boleh terima. Dia nampak fikrah dia sendiri. Maka gelecoh dia. Siapalah daga dia lari, dia keluar daripada daga majlis ilmu Hasan Basri ni. Gelincir dia tu, siapa apa kalau ni pun. Maknanya fahaman Mu'tazilah ni siapa apa kau hari ni. Cuma kot tempat kita ni dia kurang timbul. Jadi kalimah Mu'tazilah tu maknanya orang yang gelicir, orang yang gelecoh daripada jalan kebenaran. Kata Mu'tazilah bahawa segala hukum itu, segala hukum, hukum akidah, hukum wajib dalam akidah, hukum hak wajib, sunat, haram, makruh dalam fiqh, Mu'tazilah kata semata-mata sabit dengan akal. Tu semata-mata sabit dengan akal. Tu maknanya akal. Tu maknanya i'tiqad puak-puak Mu'tazilah ni benda yang baik, benda yang soleh, dan benda yang jahat, benda maksiat ditentukan oleh akal. Tu Mu'tazilah. Maknanya menghukum ke molek tak molek tu akal. Tu Mu'tazilah. Sebab itulah fahaman Mu'tazilah ni, mereka itu tidak yakin dengan Mi'raj Nabi. Dia tidak yakin bahawasanya berlaku Mi'raj Nabi naik ke langit tu, dia tidak yakin. Kerana dia kata tak masuk akal. Tu. Tu setengah daripada faham Mu'tazilah.
Apa banyak lagi orang panggil paham-paham hok pelik. Daripada fahaman Mu'tazilah tu. Tu. Maknanya setengah daripadanya kerana dia mengirakan hukum tu dengan akal. Tu. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah meletakkan segala hukum tu dengan syarak. Sebab itulah kita ngaji akidah. Walaupun banyak dalam akidah kita ni boleh dikatakan segala dalil-dalil bagi akidah tu semua ulama kita mengemukakan dalil akal. Tak ada bunyi pun dalil Quran hadis. Tu, tak ada bunyi pun dalil Quran hadis. Tetapi dalil akal yang dibentang dalam kitab-kitab ulama muktabar tu ialah dalil akal yang tidak bercanggah dengan dalil syarak, dengan dalil Quran hadis. Tu. Kita ngaji dalil Faridatul Faraid, semua dalil akal. Dalil Umul Barahim pun dalil akal ulama kita. Wa'ari dalil tu. Tetapi dalil akal yang sama sekali tidak bercanggah dengan dalil Quran hadis. Tu ahli sunnah. Walaupun kita ngaji bunyi dalil akal, tak ada bunyi Quran hadis. Tu. Tapi kok mana pun ahli sunnah meletakkan Quran hadis itu tempat yang paling tinggi. Tempat yang paling atas. Maka akal ko, gapo ko, apa-apa sahaja yang difikirkan oleh akal tu adu dulu dengan Quran dan hadis. Manakala bercanggah dengan Quran dan hadis, maka sepakat ahli sunnah kita menolakkan dalil akal yang bercanggah dengan dalil Quran hadis dan tetap kemah menerima dalil Quran hadis. Tetapi dalil akal yang tidak bercanggah, yang secocok, yang muafakat dengan dalil Quran hadis, maka dalil akal tu tetap diterimakan. Kerana pada hakikatnya dalil akal tu dah dalil Quran hadis kerana tidak bercanggah. Tu hak ahli sunnah kita. Sebab itulah kita tak perlu rasa keliru lah. Dalam sudut kita mengaji ilmu aqaid ni, dalil akal, 2 dalil akal, 3 dalil akal, ngajilah. Dalam kitab Jawi mana-mana, cuma ada lah kitab-kitab Jawi, macam kalau tak silap ambanya, dalam Hidayatul Sabiyati, ya wari dah dari Quran hadis. Tu ada juga. Tapi banyaknya dalam kitab-kitab Jawi, semua tu dalil akal belaka. Maka kita meletakkan dalil akal yang tidak bercanggah dengan dalil Quran hadis. Tu ahli sunnah kita. Asas kepada pegangan kita ahli sunnah tu ialah Quran dan hadis tu diletakkan dia pada tempat yang tertinggi. Tu. Maka adakah Mu'tazilah tak? Go to go ni ya kira akal. Tu. Segala hukum yang berlaku, yang terjadi tu, dia kira akal. Sebab tu dia ada lagi hak nama tahsinul aqli. Mu'tazilah. Dia ada hak nama lagi salah aslah. Mu'tazilah. Tu. Kita akan masuk ya ke cara tu ke depan tu. Jadi Mu'tazilah ni semua benda tu, semua hukum tu, hukum akidah ke, hukum syariat ke, hukum semua dah ke pakai akal. Sabit dengan akal. Lepas tu syarak dia buat berapa? Hanyalah syarak itu mengkuatkan bagi akal. Syarak tu menyokongkan akal sahaja. Jadi manakala apa-apa yang didatangkan oleh akal tidak serupa dengan kehendak syarak, maka dia menolak ke hak syarak, dia menerima hak akal ni. Tu Mu'tazilah. Jadi kita kena nampak perbezaan antara kita duduk dengan jalan ahli sunnah dengan hak bukan ahli sunnah umpama Mu'tazilah. Itulah perbezaan yang sangat ketara lah kita kata. Tu. Sebab tu kita ngaji dalam Faridatul Faraid. Bagi Syekh Ahmad Al-Fatani. Tu. Guru kepada Tok Nali. Faridatul Faraid tu Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani ni dia guru kepada Tok Nali. Guru Tok Nali lah. Tok Nali tak kena royak lah, kita kena belaka. Walaupun zaman dia dengan zaman kita berbeza, kita kena belaka. Ni Tok guru dia. Dalam kitab Faridatul Faraid tu semua tu boleh dikatakan dalam akal belaka yang didatangkan oleh tuan pengarah, iaitu Syekh Ahmad Al-Fatani. Tu. Dia lah salah seorang
yang mengarang kitab Fatwa Fataniyah. Tu dia lah royak dalam Fatwa Fataniyah tu, maknanya haram kita memberi sewa kepada orang-orang bukan Islam rumah kita ke, sehingganya dengan sebab kita beri sewa gitu, beri sewa gini, ia tidak duk kecek gitu, cuma ambil ke maksud ya. Dalam kitab tu lah kata, dengan sebab kita beri sewa ke dia tu, dia boleh meletakkan, adakah menjadikan tempat sembahyang berhala, menjadikan apa, tempat sipir arak, maka haram kita beri. Tu dia lah Syekh Ahmad Al-Fatani tu lah. Jadi kita nak kepada kebersihan dalam kehidupan kita tu, maknanya benda-benda hukum-hukum yang seumpama tu kita kena ambil ketelitian lah. Tu dia kata haram. Kalau kita tak sewa rumah dia, dia boleh buat tempat sembah berhala, tak boleh. Tapi dengan sebab kita bui, maka bukan jadi rumah lagi pada hukumnya, jadi tempat sembah berhala. Tu innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Taala tidak mengampuni bahawa disyirikkan dengan dia. Tu innallaha la yarda li ibadihil kufra. Sesungguhnya Allah Taala tu tidak redha bagi hamba dia tu al-kufra, akan kekufuran. Maka perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran itu pun Allah Taala tak redha. Tu. Jadi Mu'tazilah ni hanyalah syarak itu mengkuatkan akal, menggagahkan akal. Maka Mu'tazilah orang sesat, tu Mu'tazilah. Cuma yang ngaku Jakarta Ahli Sunnah tu ngaku. Boleh tahan ngaku. Tu. Ngaku Ahli Sunnah ni boleh tahan ngaku. Cuma lagu mana Ahli Sunnah? Teratanya Mu'tazilah Ahli Sunnah. Dia pun waktu ubik lah. Sebagaimana peheme Mu'tazilah. Bukan Ahli Sunnah lagu ni. Ni sesak ni. Cuma Mu'tazilah hok letak nama Ahli Sunnah. Tu. Ni kata tuan pengarang ni. Maka Mu'tazilah orang sesat. Bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bersalahan kaul yang dua dahulunya. Kau hak dua tu, iaitu kau bagi Imam Abul Hasan Asy'ari pertama, kedua kau bagi Imam Abu Mansur Maturidi. Maka adakah hak ni atas jalan yang sebenar? Atas jalan yang sebenar. Kerana sebab itulah kita kena duduk dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Tu kena sokonglah. Adakah RUU Mufti Wilayah tu nisbahnya wajib atas kita kena sokong lah. Kerana adakah untuk nak menegakkan faham Asy'ariyah Maturidiyah tu. Tu. Maka adakah apa tu orang kata, orang bertanya, orang menyoal. Tu. Lepas tu Imam Syafi'i tu Ahli Sunnah dia mazhab sendiri dah. Hak tu bab syariat zahir fiqh. Syafi'i ko, Hanafi ko, Maliki ko, adakah Hambali ke, semua tu sekalian pak mazhab tu semua tu berada atas jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Mazhab nisbah. Kalau layak, kalau mampu, kalau boleh ada kelayakan, ada kemampuan dalam ijtihad, mazhab nak ada 1000 mazhab tak apa, tetapi akidah ia kena Asy'ariyah Maturidiyah. Tu kerana hak tu bab syariat zahir. Tu. Maka syariat ni dia masalah ijtihadiyah. Tu syariat. Sebab itulah hukum-hukum yang tidak jelas daripada Quran dan hadis, maka ulama-ulama yang rasikh, yang mahir dalam membicara ke hukum gitu, hukum gini, seperti umpama kita kata Muhammad bin Idris, mazhab kita Syafi'i. Maka dia lah yang layak menggalikan hukum-hukum yang tidak jelas daripada hukum semasa tu. Ambil melalui bayangan yang paling dekat dengan Quran dan hadis. Bukan kerjaan kita orang awam.
Maknanya kerja demo tu. Kerja ulama-ulama yang mujtahid mutlak. Maka mereka inilah yang bekerja menggali ke hukum-hukum, mengijtihadkan segala hukum-hukum yang tidak disebut secara sarih, secara jelas dalam Quran hadis. Maka demo ni lah hujung ambil. Kita orang awam ni wajib taklid. Man qallada aliman laqiyallaha salima. Siapa-siapa yang taklidlah ia akan orang alim mujtahid, dia mati esok pergi jumpa dengan Tuhan sejahtera, tak masuk neraka. Tu jadi bab fiqh wajib taklid. Kita semaya ni kita taklid aliran mazhab kita Syafi'i. Tapi bab akidah kena makrifat. Kena pergi ke Asy'ariyah Maturidiyah. Tu memelah kita ngaji akidah ni mula-mula ni ulama. Kalau kita ngaji dalam Faridatul Faraid, Syekh Ahmad tu buat dalil. Buat dalil dan contoh dalil. Maka kita hok belum pandai, belum reti ni, turut dulu contoh dalil tu. Tapi tak kailah kita ni oleh kerana Tuhan kurniakan akal yang cerdik, tak kailah kita tak boleh fikir sendiri. Buat contoh dalil. Jadi manakala contoh dalil tu kita pun kau mikir, maka pada ketika yakin pada hati tu, dia jadi makrifat. Tu. Kiasanya supaya orang belajar kereta. Orang belajar kereta, cikgu driver bawa kereta tu, suruh kita bawa kereta, dia ajar. Bawa kereta gini-gini. Kita bawa tu, kita turut dia dengan tak pandai. Tetapi kita bawa hari ni, bawa esok, bawa lusa. Akhir sekali, kita bawa dengan kepandaian kita. Jadi hak kita dah lah. Cikgu tak ada tepi pun tak apa dah lah. Tu dia makna makrifat tu. Mula-mula tu, kita belajar dulu. Tu. Jadi, dia kata, maka Mu'tazilah orang sesat bukan ahli sunnah wal jamaah. Bersalah kaul yang dua dahulunya. Tetapi kaul yang muktamad, kaul Asy'ari itu. Kaul bagi Imam Abul Hasan Asy'ari. Itulah kaul muktamad. Maknanya mengenal Allah itu dengan syarak. Akal tu adakah syarak? Manakala mengenal Allah tetap dengan syarak, akal ada, jadi wajib. Kerana adakah syarak, akal tu syarak bagi boleh mengenal. Maka yang mukallaf itu wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Atau memindahkan rukun qauli. Memindahkan rukun qauli, rukun bacaan. Ni semaya. Yang tiada membatalkan dia kan sembahyang. Dia pindah rukun qauli. Sunat juga sujud sahwi. Seperti misal memindahkan rukun qauli ni, kita ngaji bab sujud sahwi ni. Cuma dia wayak beberapa wajah yang kita sunat sujud sahwi. Seperti membaca Fatihah di dalam rokok. Dia baca Fatihah dalam rokok. Dengan bahawa patah kedok semaya baca Fatihah dalam rokok. Sengaja. Tak patah. Dengan bahawa dia sudah baca dah dalam qiyam. Kerana tepat Fatihah tu dalam qiyam. Kemudian sudah tu, dia pun rokok. Dia pun baca Fatihah pula dalam rokok. Tak batas maya. Sunat sujud sahwi. Kerana dia memindahkan satu rukun qauli kepada bukan tempatnya. Atau di dalam sujud. Dia baca Fatihah dalam sujud. Tu Fatihah tempat dianya dalam qiyam. Pergi baca dalam sujud. Baca habis. Kemudian jaga. Khabar dalam sujud. Tak batas semaya. Tetapi akhir semaya, lepas baca tahiyat akhir sebelum salat, sunat dia sujud sahwi. Atau membaca tahiyat pada qiyamnya. Baca tahiyat dalam qiyam. Itu sunat sujud sahwi. Maka sunat ia sujud sahwi. Sujud sahwi itu sunat.
Kerana nak buang kelebihan. Fadlah dia panggil. Nak buang, kita nak buang kelebihan yang kita tambah tu. Dan jikalau tiada membatalkan dia sembahyang dengan sengajanya sekalipun. Dia sengaja pergi baca dalam sujud, pergi baca dalam rokok, Fatihah. Syaratnya dia baca dah lah dalam qiyam tu. Pergi dalam rokok baca pula. Tak batas sembahyang. Bapa tu sunat dia sujud sahwi tu. Sebab ia musalli tu meninggalkan dia tahafuz. Meninggalkan memelihara, menjaga, mengamat-amati di dalam sembahyang. Dia tinggal dalam sembahyang tu. Tinggal tahafuz. Sebab tu kita sembahyang ni kena ada tahafuz. Maknanya kita amat-amati, kita sedar. Kita berada dalam rukun mana, kita berada di tempat mana. Maknanya tak boleh nak koyak lah. Sembahyang koyak. Tak boleh lah. Jadi kalau orang sembahyang koyak ni, dia tak ada tahafuz. Tu. Sekat tu lah dulu. Atau kerana syak pada meninggalkan sunat ab'a. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم